الذي لا إله إلا هو ونعبدك ونعوذ بك من شر ما صنع لك برحمتك وأعوذ بك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa ijaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk kita berada dalam suasana ketaatan. Kita berada di dalam suasana yang mana hanya Allah Ta'ala yang tentukan dalam keadaan kita berada dalam suasana ketaatan ini di akhir zaman. Begitu banyak cabaran untuk memberikan masa untuk kita memulakan hari kita ini. Maghrib ni permulaan hari bagi orang Islam. Masuk maghrib ni permulaan hari. Dan kita mulakan hari kita bagaimana? Kita mulakan hari kita dengan berada di rumah Allah. Maghrib berjemaah. Kemudian ibarat kita mulakan hari kita juga dengan ilmu. Dan kita i'tikaf, i'tikaf dalam masjid, dan kita menuntut ilmu. Dan ilmu inilah yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Malaikat pun Allah tidak berikan ilmu padanya. Malaikat Allah tak berikan ilmu, amal ada. Kalau nak bandingkan amalan kita dengan malaikat, tak terbanding. Iblis yang kita dok sangkakan alim, yang kita kata alim tu, sebenarnya dia hanya abid, dia amal dia banyak, ilmu tak ada. Benar. Ilmu pada si iblis ni tak ada je sekalian. Dalam kajian kita dalam kitab Hakikat Kehidupan, alhamdulillah kita akan bawakan dua perbahasan besar. Hakikat Kehidupan, syarah Hakikat Kehidupan, usul perbahasan tauhid, usul asas perbahasan kehidupan bersandarkan tauhid, dan tauhid kita syarahkan dalam perbahasan sifat 20. Sifat 20 ni biasa kita dengar, tapi kita nak faham tentang sejarah dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan kita untuk mengetahui tentang sejarah perbahasan sifat 20. Bagaimana perbahasan sifat 20 ini yang dikaitkan dengan perbahasan akidah aliran Asy'ariyah al-Maturidiyah.
Dua ini digabungkan dan menjadi wajib. Perbahasan yang tentang kehidupan, yang mana perkehidupan ini terasnya adalah akidah. Akidah ni, tunjang ni adalah tauhid. Akidah ni kepercayaan. Di dalamnya tentang perbahasan tentang percaya pada hari akhirat, Nabi, dan di situ tunjang dia adalah tentang Allah. Dan kita gabungkan perbahasan ini. Dan semua itu adalah mesti dimulai dengan ilmu. Dan amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan itu tertolak. Begitulah iblis. Iblis. Dalam hakikat kehidupan, kita kaji kehidupan bermula dengan kajian daripada kisah permulaan manusia pertama dijadikan, Tuan Nabi Adam AS. Terujuk Al-Quran. Kisah Nabi Adam AS, dan ketika itu Allah suruh malaikat tunduk hormat kepada Nabi Adam AS. Termasuklah sekali dengan iblis. Namun iblis enggan. Aba wastakbar. Sebab apa? Sebab iblis Allah tidak kurniakan ilmu waktu itu. Dalam kalau kita lihat perbahasan permulaan kejadian manusia jemaah sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, permulaan kejadian manusia ni, yakni kita nak lihat balik bagaimana perjalanan. Kalau bahasanya susu galur dia tu, bermula dari asal muasal kita, bagaimana penceritaan dia. Maka kita mulakan dengan kisah Nabi Adam AS. Di situ Allah SWT nak menjadikan manusia, dan Allah menyatakan kepada para malaikat. Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah SWT nak menjadikan manusia ni khalifah di atas muka bumi, maka Allah bagi tahu pada para malaikat, dan malaikat berkata kepada Allah, bukankah nanti kejadian manusia ini akan buat kerosakan, pertumpahan darah? Ini masalah hidup kita ni jemaah sekalian. Kalau tengok tentang perangai manusia mutakhir ini, depan mata kita nampak apa? Bergaduh, berbunuh. Tak bergaduh, berbunuh. Tak berbunuh, mesti bergaduh. Salah satu. Malah bergaduh sampai boleh berbunuh. Ada yang bergaduh je tak mungkin sampai berbunuh. Tapi yang berbunuh mesti bermula bergaduh. Ataupun kadang dia berbunuh pun dia tak tahu apa dia bunuh. Dah gaduh, hati dia gaduh, kacau. Dia jadi out of control. Perang-perang libat orang. Dia jadi stres. Dia jadi dah tak nampak arah dah. Hidup kita hari ni, kalau tengok kiri kanan depan belakang ni yang berlaku hari ni, mutakhir ni, depan mata kehancuran. Sekarang kalau tengok di Gaza, Palestin, Zionis, memang dia tarah habis-habis tuan. Buat pergaduhan, tumpahan darah. Adakah ini peristiwa baru? Rupanya sebelum kejadian Nabi Adam AS, malaikat dah cakap dah, bukankah nanti manusia ni akan buat. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah 30. Ingat yang ni maksudnya. Tak susah mengaji ni, tinggal beri perhatian je. InsyaAllah Allah bagi faham. Yang susah kalau kita ambil sambil lewa. Sebab ilmu ni memang Allah pilih berat. Ilmu ni sebab apa? Sebab ilmu ni dia akan menaikkan darjat seseorang. Bila naik darjat, iblis tak suka. Kalau boleh biar manusia ni biar tak bertamadun. Sebab manusia ni bila dia bagi ilmu, dia akan berubah hidup. Dia akan jadi pemimpin. Dia akan jadi pemimpin. Sebab tu kalau kita lihat, berbalik pada perbahasan kita surah Al-Baqarah 30. Malaikat dah kata, kisah dia Al-Baqarah 30, malaikat dah kata, bukankah nanti manusia ini akan buat fasad dan pertumpahan darah? Tak cukupkah kami ni yang beramal? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami yang dah beramal macam kita hari ni? Bergaduh-bergaduh kan? Apa lagi tak dapat? Nak kata tak solat, solat. Nak kata zikir, tak zikir. Semua dah beramal dah. Apa perangai lagi? Bahasa ni mudah macam tu lah.
Kalau ikutkan amalan, malaikat dah beramal lah. Tak cukupkah kami ni beramal? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, tasbih tahmid. Kemudian Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kau tak tahu apa yang kau tahu. Di sini ada satu rahsia besar pada kejadian manusia ini. Sebab tu kejadian manusia ini perlu diperhatikan dengan baik dan diperhalusi dengan sebenar-benar perbahasan. Kerana padanya ada rahsia besar. Rahsia apa? Yang mana Allah SWT jawab pertanyaan malaikat itu pada Al-Baqarah ayat 31. Ini nak bagi tahunya malaikat dan iblis tak ada ilmu. Poin saya nak sampaikan di sini, beruntunglah Allah pilih kita nak tahu tentang ilmu dan jangan ambil sambil lewat dengan ilmu. Tak kisahlah background kita, umur kita, kita bagaimana, sebab iblis lebih tua daripada semua benda. Iblis ni seniority dia memang hebat. Ilmu, nak kata ilmu, itu nanti. Dari segi senior, kedudukan, dari segi apa yang dia ada, menyebabkan dia jadi orang yang terkedepan. Tapi satu benda ni kalau tak ada, dia akan terkebelakang, sebelakang-belakang. Apa dia? Ilmu. Ilmu apa? Ni soalan pula. Ilmu apa soalan ni? Yang Nabi Adam AS baru dia jadikan. Boleh kata waktu itu amalan pun belum ditaklifkan lagi pada Nabi Adam AS. Tapi satu amalan yang pertama ditaklifkan itu adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'. Ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Nampak? Allah sendiri mengajarkan kepada Nabi Adam AS. Nampak? Martabat manusia. Kenapa diajarkan ilmu kepada permulaan kejadian? Yakni Nabi Adam AS, kerana ada akal. Kita ada akal. Akal kita Allah bagi ni adalah untuk ilmu. Kita boleh mencerap ilmu itu. Sebab tu kata boleh belajar insya-Allah. Sebab Allah beri kelebihan kat manusia ni ilmu dan akal itu. Dan di situlah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah suruh apa? Summa 'aradahum 'alal malaikah. Ni malaikat yang banyak beramal yang bagi tahu ni, kami dah beramal, nak tahu apa lagi? Beramal je lah, tak payahlah nak cerita-cerita apa lagi. Ada orang macam itu. Tak payahlah nak tahu apa, saya ni malas nak bagi apa orang sekarang ni. Saya fikir amal apa? Amal lah apa yang ada. Macam mana faham tak dengan apa kejadian kita ni? Yelah kejadian kita ni ikutlah apa yang dia jadi. Dia cuba nak menidakkan malas nak fikir. Pada bahasa mudahnya, malas nak fikir. Dan taklah apa jadi. Ataupun kalau fikir pun, fikir dia tak ada dasar. Tak ada asas. Mungkin dengan nafsu, mungkin dengan marah. Ini masuk dia. Ketika itu Allah SWT menyuruh malaikat yang mengatakan tadi tak cukupkah kami yang beramal, summa aradahu ma'al malaikat. Malaikat sebut balik apa yang aku ajar kat Nabi Adam AS. Bayangkan. Waktu itulah malaikat dan iblis termasuklah sekali kumpulan itu. Waktu itu kumpulan malaikat dan iblis ini belum lagi jadi puak kiri, puak kanan, belum lagi. Dia satu kumpulan. Dia belum jadi berpaling tadah. Iblis belum berpaling tadah. Iblis waktu itu bersama-sama taat. Apa kerja iblis waktu itu? Bersama dengan malaikat. Wa nahnu nusab. Nahnu tu kami termasuk dengan iblis. Sebab waktu kelompok itu ada jin dan malaikat ada kat situ sekali. Tapi malaikat mewakili dah bercakap. Dan ketika Allah suruh sebut balik, ni kata ilmu tadi, sebut balik apa yang disebut, yang diajarkan oleh aku kepada Nabi Adam AS. Tadaburnya begitu. Kalau kita tafsir tu kena tengok satu-satu perkata, perkalimah, dan kita tengok, kita ambil tadabur untuk ambil pengajaran dia. Summa aradahu ma'al malaikah faqala anbi'uni. Jika kalau kamu benar, malaikat kalau kamu betul-betul cakap balik ilmu. Kemudian malaikat tak boleh nak sebut balik, tak boleh, tak belajar. Allah tak berikan ilmu. Macam kita hari ni, kalau Allah tak bagi ilmu, macam mana nak cakap? Tak tahu. Tahu kita ni sebab ada ilmu Allah bagi.
Bukan sebab aku ni pandai. Dah, Allah bagi tahu. Melalui medium, macam-macam medium. Sebab tu kena hargai martabat ilmu. Kalau tidak kita ni, Allahu Akbar. Malu je saya, malu. Kadang kita tengok orang macam kita tahu banyak, tapi kita Allah. Kalau Allah tak bagi tahu ni, darjat kita ni rendah lagi pada binatang semua. Sebab ada akal. Sebab tu kita tak boleh jalan dengan mendongak langit. Tak boleh. Sebab menyebabkan kita hari ni berfungsi atas muka bumi ni. Sebab ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, habis kita. Malaikat mengaku dah. Malaikat ni makhluk yang taat kan, kejadian yang taat. Terus mengaku. Apa pengakuan malaikat? Ketika Allah suruh kata tentang ilmu itu, malaikat pun berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan kadang-kadang kalau kita mulakan dengan mukadimah mana-mana satizah ke atau kita ke nak sebut, kita sebut ayat tu. Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kata mereka? Qalu subhanaka, la maha suci Engkau ya Allah. Kami ni tak tahu apa pun, melainkan apa yang Kau bagi tahu saja. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kau yang maha tinggi, Kau yang maha bijaksana. Surrender terus. Habis malaikat surrender, tabik spring kat Nabi Adam ni waktu itu. Ketika itulah Rasul, kalau begitu hormat. Tengok Allah nak angkat darjat tu. Kita tak tahu lagi apa dia ni, siapa dia ni. Tapi ketika Allah angkat darjat tu, siapa pun tak boleh menidakkan. Dengan apa Allah angkat darjat Nabi Adam AS waktu itu? Dengan ilmu. Sebab tu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat derajat orang beriman di kalangan kamu. Wa utu'il madarajat, dan di kalangan kamu orang berilmu dan beriman. Dia angkat derajat. Dan waktu itu iblis pun sama mengaku. Iblis patutnya mengaku sekali. Tapi sebab iblis ni ada nafsu. Tang ni kacau. Iblis kejadian dalaman lebih kurang sama macam manusia. Luar tak samalah. Luar ni zahir ataupun unsur-unsur. Kita pada unsur tanah min turab dan air mani. Iblis daripada api. Wa khalaqtani min nar. Tapi dari struktur dalam sama, ada akal, ada nafsu, ada. Sebab tu dia boleh duduk dengan kita. Boleh pengaruhi kita. Macam kawan kan duduk. Kawan duduk sebelah dia boleh pengaruh kita. Sebab dia tahu apa yang kita suka. Iblis. Dan ketika itu Allah suruh hormat kepada Nabi Adam AS dengan alasan untuk mengangkat kedudukan ilmu yang ada pada Nabi Adam AS. Dan ketika itulah apabila Iblis sifat amal tanpa ilmu tadi, dia akan membawa kepada aba wastakbar, enggan dan sombong. Enggan dan sombong. Aba, enggan. Wastakbar, sombong. Di sinilah kalau kita lihat perjalanan manusia itu Allah perjalankan. Dimulai dengan ilmu. Kalau rujuk pada surah Baqarah 30 tu, luaslah ilmu tu. Asma'akullaha, nama-nama benda, nama seluruh nama-nama benda. Dan diperinci, diperhalusi ketika kalau rujuk pada wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada persamaannya, yakni ketika Allah wahyukan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan bacalah Iqra. Ilmu, merujuk pada ilmu. Iqra, ilmu tentang apa ni? Iqra bismi rabb, tentang Tuhanmu. Bismi Rabb. Macam mana kita nak baca Bismi Rabb dengan nama? Bacalah dengan nama Rabb. Nabi Adam yang pertama, manusia yang pertama, kejadian yang pertama, dalam Al-Quran kita rujuk itu. Dah dalam Quran dah rujuk nama manusia yang pertama dijadikan Nabi Adam AS. Teori lain tak terpakai.
Adapun mufassirin mentafsir ayat Al-Baqarah 30 ni mengatakan kewujudan kejadian yang lain. Wallahu a'lam. Sebab itu ada tanggapan, ada macam gambaran. Pertanyakan balik, persoalan itu dilontarkan balik, ditanyakan kepada Allah, bukankah nanti manusia ni, macam mana dia boleh dapat gambaran itu malaikat? Ini mufassirkan kemungkinan ada kejadian lain. Rupanya kalau tengok sekarang ni ada penemuan-penemuan arkeologi, para pengkaji sejarah ni, kaji fosil ni, arkeologis jumpa yang terdekat ni, baru jumpa di Gua Musang, Megalodon perempuan, fosil perempuan berusia 14,000 tahun. Kalau ikut tarikh manusia kita sejak Nabi Adam AS sehingga sekarang, kita jangkaan 6,000 tahun. Maknanya ada 6,000 tahun lagi sebelum. Wallahu ta'ala. Ada lagi berapa set kejadian kita? Wallahu a'lam. Ni sebab tu ilmu ni kalau dikaji luas, masya-Allah. Cuma kita bermula dengan perbahasan Nabi Adam AS. Kalau kita lihat kejadian Nabi Adam AS ini dimulai dengan apa? Tengok. Kalaupun kita ambil ibrah kita, kejadian kita atau kita ni dah jadi manusia dah, alhamdulillah. Tengok dah besar panjang dah. Tengok cermin dah jadi orang, nampak gaya ni. Okey. Apa aku nak start? Ayat macam itu. Nak mula apa? Kena ambil tahu, nak ambil tahu apa? Nak ambil tahu apa hidup ni? Lepas tu di situlah persoalan. Kena baca. Kalau kita ambil secara perbahasan hakikat kehidupan, usul perbahasan ni, bermula membaca tu Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Dia cari, dia kenal siapa jadikan kamu, bukan jadi sendiri. Tu bahasa dia. Ni semua kejadian ni dah Allah sebut dalam ayat ni. Bacalah semua kejadian ni dengan nama aku. Kalau di sini Bismi Rabb, Rabbik ni Tuhan. Bismi Rabb, Rabb yang mana? Rabb yang menjadikan sekalian alam. Maka dimulakanlah, dimulakanlah dalam Al-Quran. Tengok permulaan huruf. Yang pertama dalam Al-Quran itu huruf ba. Seterusnya Bismi, Bismillah. Tadi surah Al-Alaq, Bismi Rabb. Rabb yang mana? Rabb yang bermula dengan, kalau kita lihat pada Al-Quran, Allah mulakan dengan namanya Allah. Ismul A'zam. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan sekalian alam. Kalau rujuk pada Al-Quran, ayat yang pertama dalam Al-Quran itu Bismillah lah, dalam surah Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihan. Kalau kita ambil perbahasan dalam kehidupan, tadi kita bincang hakikat kehidupan, hidup yang sebenar. Sebenarnya hidup ni, kalau diringkaskan, sebenarnya hidup ni nak kenal Allah, baca kejadian dengan nama Allah. Bukan bina nama kita, bukan cari nama kita. Ni saya ringkaslah Maghrib Isyak ni kan ringkas. Ada pihak nak buat daurah nanti, buat kelas yang detail nanti kita bincang lain. Tapi insya-Allah pengajian Maghrib Isyak ni pun saya cuba ringankan perbahasan. Sebab dia adalah perbahasan yang perlukan kepada kajian. Ni kajian, tapi kajian ni bukan kajian yang kita bahasanya persulitkan, tidak jemaah sekalian. Di kajian ni mesti kita kena tahu kerana melibatkan hidup kita. Kehidupan kita. Kehidupan ini punya banyak persoalan sebenarnya. Walaupun kita sudah faham banyak perkara, tapi nak mulakan penceritaan bagaimana? Nak mula cerita hidup bagaimana? Pengajian ni mengajarkan kita kronologi, jalan-jalan, perjalanan, susunan perjalanan hidup agar faham bagaimana hidup ni terbina dengan fahaman yang benar. Itu kena fahaman yang benar mesti selari dengan akidah. Antara perbahasan yang boleh menyebabkan
kucak kacih, hara dalam kita punya seharian ni bila salah faham tentang kehidupan, satu. Keduanya, apabila penterjemahan terhadap kehidupan itu bersalahan dengan akidah. Pertama dah salah faham tentang kehidupan. Contoh cuba tengok dalam kehidupan. Maksudnya, tengok kalau orang bagi motivasi kehidupan, cuba tengok. Ini kita bagi tugas ni. Kalau orang tengok, minta semangat, motivasi kehidupan, apa yang dia faham? Cuba. Kita tolak tepi sekejap, cerita buat akidah ni sekejap. Anda tengok dia faham apa? Seorang kata hidup ni keras. Kita kena lanyok habis-habis. Seorang kata hidup ni kita kena pulun habis. Seorang kata tak payahlah hidup ni tak ada apa dah pun. Seorang kata apa lagi nak cari dalam hidup ni? Udah nak kiamat dah kata. Oh sudah kata. Ada kumpulan-kumpulan yang begitu pula. Seorang kata hidup ni apa? Tahulah. Ikutlah apa ada. Pula dah. Saya kalau buat training, kita pun ada buat training juga kan. Part time, full time kita ceramah, training part time. Soalan pertamanya saya akan tanya, what is meaning of life? Apa yang faham tentang kehidupan? Nak tengok dia dapat tangkap tak? Dan memang tak boleh jawab rupanya. Yang saya tanya tu, saya pernah bagi sekat satu corporate training. Ini saya cerita the last training sebelum PKP lah. Sekarang ni saya buat training hari-hari terus. Buat online lah. Open training. Masuklah. Open training sekarang ni. Yang depan saya tu semua jenis yang 5 figuresnya. 80 orang. 20 ribunya gaji. Okey sekarang ni. Present kat saya. Saya tak pandai lah nak ngajar hidup ni. Sekarang masing-masing saya bagi task force. Okey. So cerita sikit kehidupan ni apa. Menong juga. Apa cerita hidup ni Lain sekali masalah hidup cerita. Masalah hidup yang keluar. Ataupun dia tak boleh cerita. Dia setakat tu je. Paling kuat berapa sentence. Start kat situ. Di sini kita kena question balik. Hidup ni. Rupanya sebab apa kita tak tercerita? Kalau cerita pun kita kena force, kita kena paksa, kita kena bawa cerita pengalaman susah payah hidup, turun naik, jatuh, bangun. Dan akhirnya kita cerita tentang diri kita. Itu bukan kehidupan, itu tentang diri. Nah, kehidupan ini adalah, sebab apa tak boleh cerita tentang kehidupan? Sebab hidup tu bukan kita. Sifat hidup tu bukan kita. Tengok, kat makna kehidupan pun dah gagal lah. Lepas tu dia jawab, cerita pasal kehidupan. Bagaimana saya cerita kehidupan. Tapi tak apa saya cerita contoh kan. Bagi yang faham. Contoh. Bermulanya kehidupan ini. Dengan dibacakan dengan nama yang maha menghidupkan. Kan cerita kan. Barulah cerita. Barulah cerita. Sebab apa? Bermula hidup tu. Bila salah faham kehidupan, atau mungkin kita dalam menghidupkan contohlah, tapi kita tak boleh nak explain. Maksud hidup kita just follow dia, flow lah. Kalau jadi apa-apa, habis. Tapi kalau kita cuba fahamkan balik, walaupun kita Allah dah takdirkan hidup perjalanan kita, kan Nabi SAW 40 tahun kan, 40 tahun pun beruzlah, tengok balik. Kemudian Nabi dapat capture, dia panggil petunjuk yang benar, kehidupan yang benar, berpesan-pesan dengan kebenaran kehidupan. Kadang kalau bagi pesanan hidup macam tadi pembahasan apa tentang kehidupan tadi, pesanan hidup yang dipesan bukan kehidupan, yang dipesan kebendaan, berpesan-pesan dengan kebendaan, bukan dengan kehidupan. Pertama sebab hidup tadi persoalan tak tahu nak cerita macam mana. Lain sekali yang diceritakan adalah kebendaan. Bila kebendaan yang diletakkan dalam kehidupan yang hidup itu sebenarnya bukan menceritakan tentang kebendaan, maka apa yang berlaku? Kehancuran demi kehancuran. Sebab itu rujuk balik. Sekarang kita rujuk balik ke 9. Tu, rujuk balik dalil yang berkata Al-Baqarah ayat 30. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima.
bukankah nanti berlaku permusuhan, kehancuran? Sungguh jemaah sekalian, orang yang tak jumpa makna kehidupan dan dia terus pergi kepada perkara selain daripada makna kehidupan, maka dia pergi kepada kebendaan. Benda ni bukan hidup, mati. Kereta, rumah. Dalam rumah tangga contoh isteri contoh rumah tangga. Saya ambil rumah tangga ni sebab ada perbahasan besar. Bermula hidup ni, kehidupan ni Allah cerita nanti. Pertama, Allah jadikan manusia nak terjemahkan kehidupan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya terus masuk perbahasan. Kehidupan ni menceritakan siapa? Nak tak nak, tak usahlah kita nak berselindung lagi. Cerita kehidupan ni sebenarnya nak cerita tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Tu. Sebab hidup tu dia saja, hanya dia yang bersifat hidup. Yang maha hidup. Kita dihidupkan. Macam mana nak cerita? Mestilah kita kena cerita siapa yang menghidupkan. Macam mana kita boleh cerita tentang benda yang tak hidup mati? Maknanya sebab tu orang kalau salah bawa perbahasan kehidupan, akhirnya dia membawa pada kematian. Contoh tadi rumah tangga. Ini boleh rujuk Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Surah Ar-Rum ayat 20 Allah ceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan pada diri manusia. Allah jadikan manusia. Dalam surah Al-Alaq pun Allah cerita khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Kejadian. Manusia kemudian Allah cerita pasangan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Suami isteri. Cuba lihat mas kan, saya nak buat contoh terus. Bila kehidupan rumah tangga tak cerita tentang tanda-tanda kebesaran Allah, sibuk cerita tentang nama masing-masing, nama suami, nama isteri, kemudian sibuk nak cerita tentang kebendaan, apa yang ada dalam hidup rumah tangga, akhirnya rumah tangga itu menuju kehancuran. Kehancuran. Sebab apa tidak menceritakan tanda? Tak tahu nak cerita macam mana? Tak tahu. Tak tahu sebab apa? Tak ngaji. Itu sajalah. Yang tahu tentang diri. Aku pula tentang nama pula tentang benda. Contoh Farid. Aku bagi kau makan ni, aku ada kat rumah ni, aku sediakan ni, aku. Orang perempuan pula kata, bukan abang ni seorang, saya pun kerja juga kan. Sekarang ni saya pun kerja. Abang tak boleh cakap beli beras seorang, saya pun bayar juga. Rumah tangga ni terbina ni, kalau tak saya nak jaga rumah tu, kalau tak saya nak ruah anak-anak, kalau tak saya ni tak jadi rumah tangga. Suami pun kata, kalau tak aku yang ni dah bertelakah. Mana Allah? Mana nama Allah? Cerita Allah dalam rumah tangga? Tak ada. Mana ada cerita Allah rumah tangga? Yang ada cerita kita lah. Tentang kita. Cerita. Betul lah? Kan? Cerita. Kerana cerita-cerita tu kan, romantik ni tentang kita. Tentang kita tu benda semua. Walhal kita ni menumpang kasih sayangnya. Litaskunu ilaiha. Beruntung Allah bagi bonus boleh kita bersenang-senang dulu. Senang hati. Senanglah saya dengan awak ni. Awak senang dengan saya pun senang awak. Sebab apa ya? Kita macam ada chemistry. Dia tak sedar je Quran kata, aku yang bagi kau bersenang tu. Supaya bila bersenang-senang, ngajilah. Mai cari tentang siapa? Siapa yang menyatukan kamu? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Aku jadikan antara kamu berdua ni ada perasaan rahmahnya, ada kasih sayangnya. Aku yang jadikan. Bukan sebab kamu masak pandai pun. Bukan sebab kamu pandai layan. Bukan sebab tu semua. Kalau orang dengar ni marah entah. Dia mula marah. Bukan tak ada perbuatan itu, tapi berbuat kerana ada kasih sayang Allah. Ikut SOP dia,
mengenal nama Allah, mencari kehidupan dengan yang maha menghidupkan. Bermulanya hidup dengan yang maha menghidupkan, Allah. Kemudian Rahman Rahim, dengan sifatnya Rahman Rahimi, menjadikan kita ni berkasih sayang. Dengan kasih sayang ini, marilah kita bersama-sama menjaganya. Menjaga dengan macam mana? Kamu layan aku layan kamu. Patutnya layan tu bukan nak kasih sayang lagi dah. Layan tu sebab nak zahirkan kasih sayang Allah. Sepatutnya masing-masing merasai kasih sayang Allah itu. Lalu bertemulah keduanya. Bila bertemu keduanya, nampaklah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi alangkah malang, cerita macam ni tak popular. Sebab tu Nabi SAW berdakwah tentang akidah ni bukan kerja mudah. Bukan kerja mudah. Kerana yang susahnya nak membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Sebab itu dalam surah Al-Fat ayat 28 ketika Allah SWT berfirman, Allah mengutuskan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia untuk membawa huda wa dinil haqq. Huda, hidayah dan petunjuk, dan dinil haqq, agama kebenaran. Liyuzhirahu ala dini kulli. Kemudian Allah akan angkat semua ni. Tapi ujung ayat itu mengatakan bahawa wa kafa billahi syahidah, cukup Allah menjadi saksi. Isyak adakah? Azan. Kita lalu azan. Cukup hanya Allah menjadi saksi. Susah. Baik, kita bagi lalu azan insya-Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'ala salat.
حي على حي على الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد والبعث من قلب محمود إنك لا تخلف الميعاد الحمد لك المستقيم لا حول ولا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Kita buat kesimpulan pada perpesangan kita pada malam yang penuh barakah. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat pada susu galu atau perjalanan kehidupan ini, kalau kita kaji, kita susun balik pada uslub perbahasan mengikut kepada perbahasan yang benar. Yang benar ni kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita lihat balik bagaimana susu atur perjalanan hidup ini mestilah selari dengan keyakinan yang benar. Bagi contoh tadi kita bagi contoh dah, bagaimana dalam rumah tangga contoh Allah pertemukan suami isteri. Allah temukan bukan nak cerita banyak, cerita perihal-perihal perangai sebenarnya. Allah pertemukan sebenarnya nak ceritakan tanda-tanda kekuasaannya. Adalah cerita perangai tu ada berlaku, tapi ceritanya bagaimana nak merasai atau nak melihat atau nak mengenal tanda-tanda kebesaran Allah di dalam rumah tangga sebagai contoh. Nama-nama Allah itu bagi Rahman Rahimi kan. Bagaimana? Bagi contoh lagi dalam surah Al-Qasas ayat 77. Poin-poin penting yang saya sentuh. Allah suruh kita buat baik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah suruh kita berbuat baik kepada ciptaannya, makhluknya, sebagaimana aku yang berbuat baik kepada kamu. Bukan berbuat baik sebab nak orang buat baik dengan kita, atau berbuat baik sebab dia isteri kita, dia suami kita, dia anak kita, dia kawan kita. Buat baik sebab Allah dah buat baik dulu dengan kita. Lalu kita berbuat baik kerana kebaikan yang sudah kita rasai. Soalannya, merasai kebaikan itu datang daripada Allah. Adakah kita mampu merasai ini kalau tidak ada kefahaman dan ilmu? Sebab itu kita kena hayati dan kita kaji. InsyaAllah jemaah sekalian, kita akan sambung pada perbahasan akan datang. Masih membincangkan tentang kehidupan, hakikat kehidupan, bersandarkan kepada perbahasan akidah ataupun mentauhidkan kehidupan. Saya gabungkan mentauhidkan kehidupan. Kita akan sambung pada seri akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berikan kefahaman kepada kita insya-Allah, istiqomahkan kita di dalam ketaatan. Manapun maaf daripada saya, tak kekurangan, tak kata-kata, tak kurang bicara dan penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam. Sehingga kita bertemu lagi pada seri akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah nusrat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab.